Sebab tu dalam Quran dia kata, adakah engkau melihat orang-orang yang menyembah hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Dia dah ambil hawa nafsu tu jadi Tuhan. Muka surat sebelah, perenggan ketiga. Hal itu seumpama kosongnya orang yang pagi-pagi benar sudah menghadap kiblat dan membaca wajah tu. Ini masa kita sembahyang kan, wajah tu wajhiya lilladzi, baca yang tu kan, aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu adalah permulaan kedustaan. Dia menghadap Allah tiap-tiap hari, sekiranya wajah hatinya tidak menghadap Allah Ta'ala secara khusus. Bila kata aku menghadapkan wajahku kepada Allah lah, yang menciptakan langit dan bumi, kita duk bayang wajah ni, dia bukan wajah yang tu. Wajah tu hati. Sebab wajah yang ni dia menghadap ke Kaabah, dan Allah dia tak duduk di Kaabah. Jadi aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit. Seolah-olah kita kata menghadapkan muka kita kepada Allah yang duduk di Kaabah. Yang tu tak benar. Jadi kata Imam Ghazali, wajah tu sebenarnya hati kita, bukan wajah ni. Perkataan wajah ni dia ada banyak maksud. Satu, muka, wajah, yang ni yang biasa kita faham. Yang kedua, hadapan tubuh kita, yang itu pun wajah. Yang ketiga, zat kita. Zat kita keseluruhannya ni, depan, belakang, atas, bawah ni wajah. Yang keempat, hati. Wajah tu wajhiya lilladzi tu hati. Aku hadapkan hatiku kepada Allah. Sebab tak bertempat. Kalau kita kata aku hadapkan wajahku kepada Allah, maksud dia Allah duduk di depan. Bila kita kata macam tu, Allah duduk di depan, kita sudah menyembah makhluk. Sebab Allah dia tidak terpengaruh dengan tempat. Sebelum adanya tempat, sebelum adanya depan, sebelum adanya posisi, dia dah ada dah. Bahkan dia yang menciptakan tempat, posisi depan tu tadi. Tiba-tiba kita beranggapan aku menghadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Jadi sana aku menghadapkan wajahku hati, bukan wajah ni. Kata Imam Al-Ghazali, Kaabah tidaklah menjadi pihak bagi Allah. Kaabah tu Allah tak duduk di situ, yang menjadikan langit dan bumi. Sehingga orang yang menghadap ke Kaabah bererti menghadap kepada Allah Ta'ala. Maha suci Allah daripada berpihak dan berdairah. Sekiranya maksudnya dengan wajah itu wajah hati, dan memang itulah yang dimaksudkan, jadi kita kena perbetul lah. Kalau yang belum perbetul, yang dah perbetul tak apalah, baguslah. Wajah tu kita bayang hati lah, bukannya muka. Bayang muka tu jadi salah. Maka bilakah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi? Ni cerita orang yang salah tadi itulah. Dia beranggapan wajah tu wajah ni, ataupun hadapan tubuh. Itu bukan. Perkataan ini adalah yang menerangkan hakikat tauhid. Seorang yang bertauhid, ia tidak melihat melainkan yang esa. Ini tadi, dia memandang ke mana pun dia nampak wajah Allah. Tapi bukan nampak Allah. Macam kita bagi contoh tadi, dia tengok tiang, dia nampak wajah Allah. Tapi bukan tiang tu Allah. Akan sampai pelajaran. Dan tidak menghadapkan wajahnya melainkan kepada yang esa itu. Ini ulama-ulama, orang soleh, ahli-ahli sufi, dia memandang ke mana pun wajah hati dia tu, bukan muka ni. Wajah hati dia tu dah memandang wajah Allah. Tak perlu tunggu hari akhirat, dia dah memandang wajah Allah di dunia lagi dah. Ini orang-orang hebat-hebat lah, kita tak sampai. Baik, sikit lagi kita ringkaskan. Kalimah yang keempat yang telah terubah ialah kalimah zikir, ataupun tazkir, ataupun tazkirah. Saya ringkaskan. Zaman-zaman awal dulu, bila disebut majlis zikir, majlis tazkir, majlis tazkirah, dia cerita tentang agama. Tapi bila sampai zaman kemudian, cerita hak lain-lain pun orang kata zikir juga, orang kata tazkirah juga. Jadi salah. Saya tengok di satu sekolah, hari Isnin ni dia ada, selepas ucapan guru-guru tu, ada sesi tazkirah. Dia jemput satu orang pelajar. Kan hari Isnin ni berkumpul semua pelajar, perhimpunan mingguan. Panggil, dijemput pelajar sekian-sekian naik ke pentas menyampaikan tazkirah. Dia ambil lah masa dalam 3 minit tazkirah. Dia baca pun bukan tazkirah pun, baca tazkirah. Kadang-kadang dijemput pelajar India yang beragama Hindu.
Dijemput sekian bagi tazkirah. Tapi dia cerita benda baik lah, cerita supaya rajin belajar, hormat guru semua kan. Tapi zaman asal dulu yang tu tak boleh sebut tazkirah. Sebab tazkirah ni dia berkait soal agama saja. Bila sampai zaman Imam Al-Ghazali, benda-benda selain agama pun orang sebut tazkirah juga. Dah terubah maksudnya. Sampai kan pelajar India yang Hindu tadi pun kita panggil, okey jemput bagi tazkirah. Dah terubah. Kenapa bahaya tukang-tukang tazkirah yang tidak bertauliah ni? Dia tazkirah tapi dia cerita benda-benda lain. Imam Ghazali bagi satu contoh, dekat Masjid Jami' Basrah dulu ada satu orang tukang cerita, tukang tazkirah. Ramailah orang duk dengar cerita dia sebab sedap. Dia bagi motivasi dia cerita tu cerita inilah. Sampaikan satu hari dia kata, diterangkan kepada kami suatu hadis oleh seorang ulama bernama Al-A'mash. Dia kata cerita ni aku dapat daripada tu Imam Al-A'mash. Ya orang nak dengar Imam Al-A'mash cerita kat kamu. Okey, apa cerita dia? Ramai orang nak dengar. Kebetulan masa tu Al-A'mash ni ada di situ. Tapi tukang cerita ni dia tak kenal pun. Maksud dia cerita dia tu dia tipu, dia tambah-tambah aja. Dia kata cerita ni aku dapat daripada Imam Al-A'mash. Padahal dia tak kenal pun Imam Al-A'mash. Yang Al-A'mash tadi dia dengar orang ni membohong, dia pun pergi kat sana. Dia selak baju dia cabut bulu ketiak. Tengah-tengah orang ramai-ramai tu dia cabut bulu ketiak. Yang tukang tazkirah kata, "Oi, kenapa kamu ni nampak macam orang soleh-soleh mai kat sini angkat baju cabut bulu ketiak? Tak malu ke?" Dia kata, "Kenapa aku nak malu? Aku buat sunnah." Cabut bulu ketiak sunnah. Aku buat sunnah, yang kamu buat bid'ah. Apa pula bid'ah yang kau buat? Memanglah bid'ah. Sebab kamu kata tadi cerita yang kamu nak sampaikan ni kamu dengar daripada Al-A'mash. Sedangkan akulah Al-A'mash. Aku tak pernah kenal kamu pun. Nampak cerita dia bohong. Jadi kita kena berhati-hati. Pengajian-pengajian yang di pinggir-pinggir ni kena berhati-hati. Dan kalimah yang terakhir, iaitu kalimah hikmah. Pada zaman-zaman awal dulu, bila disebut ahli hikmah, dia ni orang yang menerima kebaikan ataupun petunjuk-petunjuk yang istimewa daripada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269 maksud dia, dianugerahkannya hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan barang siapa dianugerahi hikmah, maka dia telah dianugerahkan banyak kebajikan. Jadi hikmah ni dia berkait dengan agama. Tapi bila sampai zaman Imam Al-Ghazali, siapa-siapa saja orang pandai disebut ahli hikmah. Tabib, doktor, perawat, doktor-doktor yang handal-handal ni ahli hikmah. Tak kena gelaran tu. Penyair, sastrawan disebut ahli hikmah. Dia tu ada hikmah tu, ahli hikmah. Tak kena. Ahli nujum pun orang sebut ahli hikmah. Tak kena, dah berubah dah maksud dia tu. Jadi rasanya sekadar itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Secara ringkasnya dari awal tadi, mula-mula kita tengok sedutan kuliah yang lepas, iaitu ilmu-ilmu yang tercela. Kenapa ilmu-ilmu ni tercela? Sebab ilmu-ilmu ni bawa keburukan, ataupun selalu bawa keburukan, atau dia tak bawa keburukan tapi sia-sia. Sebab tu dia tercela. Dan ilmu nujum ada dua jenis. Satu ilmu nujum yang boleh, iaitu yang nak tentukan tarikh, nak bulan semua tu boleh. Satu lagi yang tak boleh, yang berkait dengan nasib, yang berkait dengan ramalan sebab akibat. Kemudian pelajaran malam ini ada 5 kalimah yang pada zaman awal-awal dulu maksud dia lain, tapi kemudian dah terubah jadi maksud lain, iaitu kalimah fiqh, kalimah ilmu, kalimah tauhid, kalimah tazkir, kalimah hikmah. Jadi sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya memohon berbanyak-banyak maaf. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang kita jumpa lagi. Dan kita harapkan nanti suatu hari dapatlah sampai kepada kitab tauhid. Ini kitab ilmu, banyak lagi. Kitab tauhid nanti kita akan huraikanlah.
cerita-cerita yang kalimah-kalimah tadi, yang pandang ke mana pun nampak wajah Allah. Yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Kita hurai satu-satu supaya boleh faham insya-Allah.